Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertamanya kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala masih lagi mengurniakan kita kesihatan, satu nikmat yang selalu saya ingatkan, nikmat yang tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Kalau dah ditarik nikmat kesihatan tu, dah masuk hospital memang tak boleh nak mendapatkan kembali nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Dan baru ni pun kita baru lepas sambut Maulidur Rasul, Maulidur Rasul, yang mana mungkin juga sedikit yang saya suka sebutkan. Biasanya sebahagian kita akan mengulang kembali ayat yang laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dua ayat terakhir daripada surah Taubah ini sebenarnya menceritakan ayat yang nikmat yang paling besar, ataupun nikmat yang besar antara nikmat yang terbesar. Setelah dalam surah Taubah tu Allah Ta'ala cerita mengenai tentang perang. Allah Ta'ala isytiharkan, aku dah berkecuali daripada orang-orang kafir, bara'atun bara'atun minallahi wa rasulihi, bara'atun minallahi wa rasulihi. Allah Ta'ala berkecuali daripada orang musyrikin. Sampaikan al-imam ataupun para sahabat menyebutkan tidak dibaca bismillah pada surah Taubah kerana beratnya kandungan yang ada dalam kandungan surah Taubah itu tadi. Tetapi penghujung daripada surah Taubah Allah Ta'ala cerita dua ayat mengenai tentang Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'akum ni dua kali pengesahan ataupun dua kali takkid ataupun dua kali kata penekanan. La tu dah kalau bahasa Arab lah, la tu dah kata penekanan, qad tu dua kali ya. Sesungguhnya telah datang laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Syekh Sya'rawi ketika menghuraikan ayat ni menarik, sebab dia kata sebenarnya yang mendatangkan Rasulullah adalah Allah Ta'ala. Tapi hujung surah tu Allah Ta'ala cerita dia datang. Maknanya cerita ni nak fokus tentang Rasulullah. Sedangkan sebenarnya Syekh Sya'rawi kata boleh saja Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala kata aku datangkan kepada kamu tentang seorang Rasul. Tetapi dalam ayat tersebut laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Dia begitu sensitif terhadap perkara yang menyusahkan kita. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang-orang yang beriman itu dia rauf dan juga dia rahim. Rauf rahim ni adalah dua sifat yang Allah Ta'ala sifatkan ke atas dirinya tetapi disifatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tinggi kedudukan Rasulullah. Cuma yang menarik adalah penutup ayat tersebut bila Allah Ta'ala kata fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Sekiranya mereka berpaling, wahai Muhammad, faqul hasbiyallah, ucapkanlah hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Biasanya kita belajar zikir ni, kita ambil banyak zikir sama ada daripada Al-Quran ataupun daripada hadis Nabi. Tapi kalimah hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim ni Allah Ta'ala ajar kepada Rasulullah. Kalau orang kafir itu berpaling, fa in tawallaw, maka dia kata fakul, katakanlah wahai Muhammad, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Katakanlah cukup bagiku hanyalah Allah, ke atas Allah aku bertawakal. Sebab itulah Sayyidina Abu Darda bila dia menyebut mengenai tentang ayat penghujung daripada surah Taubah ini, dia kata ini siapa yang baca zikir yang Allah Ta'ala sendiri ajarkan, Allah Ta'ala ajar kepada Rasulullah, hilanglah segala kesusahan baginya sepanjang hari tersebut. Salah satu perkara yang boleh kita amalkan juga kalau kita dalam ditimpa kesusahan. Tadi saya nak masuk sembang tadi, ada orang ditimpa kesusahan. Perasan tadi?
Ada kereta terbalik saya pun terkejut juga. Macam mana kat simpang tu dia terbalik tu, laju ke apa ke, tapi tak apalah. Sebarang kesusahan yang Allah Ta'ala datangkan, maka salah satu perkara yang mungkin juga boleh kita amalkan adalah zikir yang Allah Ta'ala sendiri ajar kepada Rasulullah. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini salah satunya yang boleh kita amalkan sepanjang kalau kita memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini saya tak ingat sesi yang dah ke berapa. Saya rasa sesi keempat ataupun kelima yang kita masih lagi bincangkan tentang kehidupan awal Rasulullah. Kehidupan awal Rasulullah, saya kali keempat lah. Yang kita dah masuk kelahiran Rasulullah, kita dah tengok nasab sikit bila Rasulullah lahir bersama Halimah Sa'diyah, kita dah cerita Safus Sadaq, kita dah cerita kes belah dada, kita dah cerita bersama dengan datuk dia, kemudian baginda berdagang ke negeri Syam, kemudian perang Fijar dan Hilful Fudul kita cerita pada pertemuan yang lepas, yang mana peperangan yang disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku perselisihan. Ada yang kata dia mungkin sekadar memberikan anak panah sahaja, tidak melibatkan dirinya dalam peperangan, kerana perang tersebut adalah perang Fijar, perang yang tidak baik pula, perang permusuhan antara dua kabilah yang besar yang berlaku ketika itu. Dan kemudian juga dengan Hilful Fudul, perjanjian untuk orang yang teraniaya yang dilakukan oleh Al-As bin Wa'il. Hari ini kita akan tengok sedikit mengenai tentang perkahwinan, sedikit sahaja beberapa insiden lagi sebelum datangnya peristiwa di Gua Hira, iaitu penurunan wahyu. Jadi lengkaplah sedikit perbincangan mengenai tentang apa yang berlaku sebelum kepada kenabian ataupun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula tertarik, atau apakah bibit-bibit pertemuan? Macam orang bercinta, macam mana bermulanya bibit pertemuan yang sehingga menyebabkan perkahwinan itu berlaku? Yang ni saya rasa sebahagiannya kita dah ada cerita sikit. Bermula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni pada asalnya adalah seorang penggembala yang diberikan upah oleh kakak Sayyidatina Khadijah sendiri, iaitu Halah. Hadis tentang Halah ni nanti kita akan sentuh. Bila mana Halah ni, bila Khadijah dah meninggal, Rasulullah dah berada dalam keadaan, maknanya berada dalam keadaan yang lebih baik setelah daripada itu, maknanya dalam tempoh pembinaan negara dan sebagainya. Hal ista'dzanat Halah. Halah datang minta izin kepada Rasulullah. Bila dengar suara Halah, Rasulullah berubah wajah kerana dia teringat pada Khadijah. Ini orang cerita cinta pertama. Nanti kita akan tengok antara kelebihan Khadijah adalah antara isteri yang paling banyak disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asalnya sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja mengembala kambing buat akak kepada Sayyidatina Khadijah, iaitu Halah bintu Khuwailid, yang mana bila dia nak ambil upah, ni kita dah cerita dah, bila dia nak ambil upah, dia adalah seorang yang sangat pemalu. Jadi dia tak bertemu dengan Halah, dia hantar kawan dia sahaja, dua orang yang mengembala untuk Khadijah yang Halah itu tadi. Lalu kawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat dia itu tadi, pergi berjumpa dengan Halah, tetapi yang ada di rumah tidak ada Halah. Yang ada adalah Khadijah. Lalu ditanya kepada kawan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tadi, mana kawan kau yang seorang lagi? Ditanya mana kawan kau yang seorang lagi? Diceritakan bahawa dia adalah seorang yang sangat pemalu. Dia tak nak berjumpa kepada tuannya kerana dia adalah seorang wanita. Lalu Khadijah rasa impress, maknanya rasa tertarik juga dengan kepribadian seorang lelaki yang maknanya mungkin jarang-jarang juga didapati dengan karakter, dengan sifat yang sedemikian. Yang ini yang menyebabkan disebutkan, bukan sekadar kalau dalam kes ini kawan dia sebut dia adalah seorang yang pemalu, Halah juga menceritakan tentang kejujuran peribadi Rasulullah, dan juga ada juga kisah-kisah barangkali yang lain yang menyebabkan akhirnya Khadijah buat keputusan untuk mengupah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menguruskan perdagangan dia. Yang ni antara insiden yang kedua. Insiden perdagangan yang kedua ini berlaku adalah Khadijah ini dia adalah seorang hartawan daripada kalangan Quraisy. Tetapi timbul persoalan daripada macam mana dia boleh jadi kaya. Kerana wanita Quraisy ini tidak mewarisi pada zaman mereka,
wanita banyak dizalimi sehingga kan kalau suaminya mempunyai harta, si isteri tidak mewarisi harta peninggalan suami tersebut. Maknanya memang tidak mewarisi. Bahkan kalau kita tengok pun sebenarnya penurunan ataupun turun ayat-ayat Al-Quran yang memperincikan tentang hak-hak wanita itu menyebabkan Quraisy ataupun para sahabat ketika itu teringat. Antara yang pernah disebutkan oleh antaranya adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, pada zaman jahiliah dahulu kami tidak pernah memberikan apa-apa kepada kaum wanita. Maknanya dia memang meletakkan wanita dalam satu kedudukan yang rendah. Sehingga datang Islam ni tadi yang meletakkan beberapa kelebihan ataupun kalau kita tengok sebenarnya sampaikan Allah Ta'ala jawab secara direct. Ada beberapa insiden. Antaranya sebagai contoh Sayyidatina Ummu Salamah. Sayyidatina Ummu Salamah dalam suratul Ahzab, kalau tuan-puan baca tafsir suratul Ahzab, Ummu Salamah kalau tak silap saya, Sayyidatina Ummu Salamah tanya kepada Rasulullah, kenapa dalam Quran asyik sebut ya ayyuhallazina amanu sahaja ataupun ya tentang orang beriman sahaja ataupun tentang orang lelaki sahaja, tidak disebutkan tentang kaum wanita. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat yang mengenai tentang suratul Ahzab, muslimin wal muslimat, mu'minin, mu'minat, semua Allah Ta'ala pada ayat tersebut sebutkan secara berpasang, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, qanitin, qanitat, semua mereka adalah sama di sisi Allah. Cuma nak disebutkan satu sahaja kerana dia merangkumi semua. Kalau jenuh nak sebut jatuh, maknanya setiap ayat kena sebut orang yang lelaki yang beriman, orang perempuan yang beriman, kanak-kanak yang beriman, semua maknanya penuh. Dia adalah mewakili semua pihak itu tadi. Pernah berlaku pada zaman Ummu Salamah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah juga berlaku kepada seorang sahabiah yang namanya Asma al-Ansariyah, yang Rasulullah turut kagum, impress dengan soalan dia bila dia datang kepada Rasulullah. Dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata sebenarnya kaum lelaki ini telah diberikan kelebihan. Maknanya antara kelebihan yang diberikan kepada kaum lelaki, mereka boleh solat Jumaat. Maknanya mereka boleh solat jemaah. Banyaklah kelebihan-kelebihan yang disebutkan kepada orang lelaki, sehinggalah wanita tersebut menyebutkan, dia kata kelebihan kemuncak bagi orang lelaki adalah perginya mereka ke medan jihad. Yang wanita tidak dituntut, bahkan dituntut untuk tinggal menguruskan orang yang berada di rumah. Tetapi kemuncak bagi amalan dalam Islam itu sendiri adalah jihad, dan dia kata orang perempuan tak dapat kelebihan tersebut. Bila Nabi dengar soalan tu, Nabi berpaling kepada para sahabat. Nabi kata, korang pernah dengar tak soalan yang lebih lebih baik daripada soalan seperti ini? Maknanya seorang daripada wanita Ansariyah, golongan Ansar ni kita dah bincang kot sebelum ni, dia lebih vokal berbanding dengan wanita Quraisy. Barangkali kerana nature ataupun suasana yang berbeza, Quraisy banyak menekan kaum wanita mereka, sedangkan kaum Ansar ini memberikan ruang kepada kaum wanita sehingga mereka ni lebih banyak bersuara. Bahkan kat dalam hadis yang Rasulullah tegur kaum wanita itu ketika berlaku di Madinah, yang Rasulullah kata wanita ini kurang kelebihan, ada beberapa yang kurang agama dan kurang akalnya, adalah ditegur ataupun diberikan kepada kaum wanita. Yang ni kalau ada masa kita hurai hadis 40 tentang kemuliaan wanita. Saya sebutkan, saya ada tulis tentang 40 hadis mengenai tentang kemuliaan wanita. Kerana zaman Quraisy dulu memang wanita ni diletakkan dalam kedudukan yang rendah. Bila datang Rasulullah kata, siapa ada anak perempuan 3 orang, dia akan menjadi hijab buat pasangan ibu ayah dia tu daripada neraka. Siapa yang ada anak perempuan, tak kira 3 ataupun ke bawah tu, nanti dia akan menjadi punca seorang ibu ayah tu masuk ke dalam syurga. Siapa yang ada anak perempuan, menjaga dia dengan baik, aku dengan dia seperti ini di dalam syurga. Banyak kelebihan tentang anak perempuan tiba-tiba Rasulullah sebutkan. Dalam keadaan asalnya sebelum tu Quraisy memang tak suka anak perempuan, sampai satu tahap dibunuhnya anak perempuan. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan anak-anak wanita yang dibunuh tu nanti akan ditanya dengan sebab apa kamu dibunuh. Berbanding dengan wanita Ansar, mereka lebih vokal. Dia boleh tanya kepada Rasulullah tadi, kenapa orang lelaki boleh lebih semua? Kahwin 4 pun boleh. Katakan macam tu. Maknanya diberikan kelebihan semua, kelebihan-kelebihan yang tak diberikan kepada kaum wanita. Sedangkan kami ini
duduk di rumah menjaga anak-anak kami, dan kami adalah tempat untuk kaum suami untuk melepaskan nafsu mereka. Disebutkan satu persatu perkara itu kepada Rasulullah. Rasulullah tengok kepada para sahabat. Rasulullah kata, pernah tak kamu dengar soalan yang lebih baik daripada soalan ni? Begitu teliti wakil, dia menggelarkan dirinya sebagai wakil kaum wanita. Lalu Rasulullah berpaling balik kepada wanita tersebut. Rasulullah kata, ayyuhal mar'atu, wahai seorang kaum wanita, orang perempuan ataupun wakil kepada orang perempuan. Dia kata, idhabi, pergilah, fakuli, maka ucapkanlah kepada seluruh kaum wanita yang berada di belakang kau, sesungguhnya apa yang kamu ditinggalkan berdasarkan apa yang berlaku kepada kaum lelaki, maka pahala kamu sama seperti kaum lelaki. Rasulullah cakap macam tu. Kalau mereka pergi berjihad, kamu akan dapat pahala berjihad seperti mana kamu suami kamu berjihad, dalam keadaan kamu menguruskan rumah tangga kamu. Kan dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah kata, man jahaza ghazian, siapa yang mempersiapkan seorang tentera yang nak pergi ke medan jihad, fakana lahu ajruhu mithlu ajri, maka pahala kamu adalah pahala sama seperti pahala orang yang pergi berjihad tersebut. Jadi yang ni yang jangan salah faham. Kadang-kadang orang kaum perempuan, orang wanita, bila dia uruskan rumah tangga dia ketika dia berpuasa, suami dia berpuasa, dia tak dapat nak berpuasa, sebenarnya itu adalah medan dia. Medan dia menguruskan rumah tangga, dia siapkan makanan untuk suami dia yang berbuka, akhirnya dia akan dapat pahala seperti suaminya itu tadi. Mana ini nak ceritanya tentang peristiwa ataupun perbezaan yang berlaku antara kaum lelaki dan kaum wanita. Khadijah itu asalnya bukan daripada orang Ansar, dia adalah daripada orang Quraisy, yang mana Quraisy tak mewakilkan kepada dia ataupun tak mewariskan harta kepada kaum wanita. Tetapi dah Allah Ta'ala tentukan, qaddarallahu ma syaa fa'al, Allah Ta'ala telah takdirkan penentuan sebaik-baik penentuan. Khadijah ni sebelum ni dia dah kahwin 2 kali. Kahwinan dia yang pertama dapat seorang anak lelaki, perkahwinan yang kedua tidak ada anak, dan lelaki suami yang keduanya itu tadi tidak mempunyai adik-beradik yang lain. Jadi dia mewarisi harta yang banyak daripada suami yang kedua tersebut. Nanti kita akan tengok Rasulullah ada beberapa anak tiri. Salah seorangnya adalah daripada anak Khadijah sendiri, dan salah seorangnya adalah anak kepada Ummu Salamah sendiri yang Rasulullah tegur ketika makan. Kalau tuan-tuan pernah dengar Rasulullah makan dengan Umar bin Abi Salamah, Rasulullah kata, ya gulam samillah, wahai anak kecil bacalah bismillah, wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan, wakul mimma yalik, makan yang lebih dekat sedikit, makan dengan apa yang lebih dekat dengan kau. Yang ditegur ataupun yang dididik itu adalah anak tiri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asalnya maknanya semua anak Rasulullah nanti kita akan tengok adalah datang daripada Sayyidatina Khadijah. Jadi Khadijah mempunyai aset yang banyak ini, lalu dia perdagangkan. Dia decide untuk hire Rasulullah. Tengok maknanya keputusan Khadijah juga adalah satu perkara yang luar biasa. Kerana macam mana kita nak yakin, biasa kita akan tengok portfolio seseorang ataupun CV dia ni dah pernah handle betul belum bisnes. Rasulullah tak pernah menguruskan bisnes pun sebelum tu, hanya ikut pakcik dia iaitu Abu Talib, itu pun sebahagian perjalanan, kemudian Rasulullah patah balik kerana ditegur oleh Bahira ataupun seorang padri yang menyatakan budak ini kalau orang Rom ataupun orang Yahudi nampak, dia akan bunuh budak ni. Walaupun riwayat tersebut diperselisihkan, tapi maknanya dia tak pernah sendiri manage ataupun uruskan sebuah trading yang besar ataupun sebuah perdagangan. Tapi Khadijah cuba ataupun melihatkan kepada kejujuran, meletakkan risiko kepada perdagangan beliau sendiri, maka diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk utuskan, dan baginda diiringi oleh orang suruhannya yang bernama Maisarah. Maisarah ni lelaki ke perempuan? Maisarah ni lelaki. Cuma orang Melayu namakan Maisarah perempuan. Dia kadang-kadang memang beza. Orang Melayu ni dia dua-dua ada. Hebat orang Melayu ni lagi. Iman ni orang lelaki pun ada, orang perempuan pun ada nama Iman kan. Kalau kita tengok confuse pula nanti Ada nama-nama yang kadang-kadang kita share, tapi kat sini dalam kes ni kalau kita tengok dalam teks
Al-Imam Ibn Ishaq sendiri memang menyebutkan gulamaha. Gulam ni memang budak lelaki lah, gulam kepada ataupun orang suruhan kepada Khadijah itu sendiri. Dan balik daripada perdagangan tersebut yang lagi menyebabkan Khadijah merasa kagum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kejujuran dia dan berlipat kali ganda daripada hasil perdagangan yang dibawa daripada Busra, satu kawasan di negeri Syam ataupun sepadan outskirt kawasan yang sekitar dengan negeri Syam sebelum masuk ke Damsyik itu tadi. Rasulullah ataupun kawasan-kawasan yang biasa didagangkan oleh kaum Quraisy itu sendiri, Rasulullah berjaya membawa perdagangan ataupun hasil keuntungan yang lebih daripada sebelum itu, hasil kejujuran baginda sendiri. Akhirnya Khadijah lebih tertarik dan dia dikatakan memberitahu kepada kawannya yang bernama Nafisah. Nafisah ini yang jumpa kepada Rasulullah. Banyak macam-macam riwayat, tetapi yang salah satunya adalah dia diberitahukan ataupun dia memberitahu kepada kawannya Nafisah. Nafisah bertanya kepada Rasulullah, andai sekiranya engkau ingin dikahwini oleh seorang wanita. Tengok sebenarnya agak aneh juga kerana Rasulullah ni dia anak yatim, kan? Anak yatim yang tidak mempunyai harta, kerja pengembala kambing atas upah daripada orang mak ayah dah tak ada, tidak ada aset. Nak ke kita duduk kepada seorang lelaki yang tidak kita pun kalau orang anak kalau datang orang meminang anak kita, kita pun tanya, engkau kerja apa? Ahli muzik ke? Kalau kita tanya ahli muzik ke ataupun pelakon, kita akan tengok background dia. Ini seorang pengembala, mak ayah pun tak ada, aset pun, properties pun tak ada. Jadi Rasulullah dalam respon dia kata, siapa yang nak agak aku? Dia pun heran juga. Kalau ikutkan, maknanya siapa pula yang berkehendakkan kepada baginda Nabi SAW? Akhirnya dinyatakan Khadijah. Berlaku yang ni adalah insiden yang berlaku 3 bulan selepas dia balik daripada Busra yang kita ceritakan tadi, diuruskan oleh Amr bin Asad. Agak detail sikit kat sini, pakcik Rasulullah, khutbah disampaikan. Yang ini disebutkan pada kebiasaannya. Sebenarnya kaedah perkahwinan Quraisy, kalau tuan-puan baca, saya tak bawa, saya ada bawa dalam kita, tentang kaedah perkahwinan Quraisy ni agak aneh sebenarnya, tetapi yang ini perkahwinannya adalah perkahwinan yang syarak ataupun yang mengikuti garis panduan syarak itu sendiri. Saya tak ingat saya pernah cerita tak kat tuan-puan. Saya rasa dalam pengenalan dah cerita. Salah satu isu sosial yang berlaku pada masyarakat Quraisy adalah sistem perkahwinan dia agak aneh, ataupun sistem perkahwinan jahiliah lah, yang mana seorang wanita meletakkan bendera di depan rumah dia, menandakan dia rela untuk ditiduri oleh mana-mana lelaki. Dan sekiranya dia mengandung, dia akan memilih mana-mana lelaki yang pernah dia tidur bersama dengannya. Salah satu yang disebutkan oleh Syekh Mubarakfuri dalam kitab Rahikul Makhtum. Bahkan ada juga Quraisy yang menyuruh isterinya tidur dengan suami yang lain ataupun lelaki yang lain, kerana berkehendakkan sama ada anak yang elok sikit ke, yang baik ke, yang muka lebih baik daripada dia ke, ataupun perkahwinan luar kerana mereka kahwin dekat-dekat. Ada beberapa sistem perkahwinan yang agak aneh, yang kalau kita tengok ini berlaku pada zaman jahiliah tersebut sehingga datang kepada Islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiri dikatakan maknanya mengikuti kaedah perkahwinan yang berlandaskan ataupun masih dikawal oleh syarak itu sendiri. Bahkan disebutkan juga ianya disampaikan khutbah oleh Abu Talib sendiri, maknanya penyampaian ataupun nasihat, tausiah yang disampaikan oleh ahli keluarga. Salah satu perkara yang saya teringat tentang khutbah ni adalah khutbah abang saya. Abang saya kahwin waktu dekat Mesir. Dia kahwin waktu dia belajar. Jadi yang saya rasa teringat sampai sekarang adalah bagaimana imam yang menguruskan perkahwinan dia tu tadi menyampaikan khutbah tu macam bagi tazkirah. Dia macam kita kan baca teks tu kan, wahai pengantin lelaki ke wahai macam manalah, kita pun suami ke apa ke, kita pun baca khutbah begitu, kita baca teks. Even saya dulu pun, kita pun kahwin memang kita dengar Tok Kadi ke ataupun orang yang mengkahwinkan kita tu adalah baca teks, tapi yang ni tak ada teks. Jadi bila dia baca tak ada teks tu, kadang-kadang macam tazkirah spontan yang lebih menarik juga. Yang saya ingat sama ada disebut kata-kata Imam Malik ataupun Ahmad, kalau tak salah saya Imam Malik, yang mana dia ceritakan kisah Imam Malik ni
Setiap kali dia balik daripada rumah, dia akan sebut Masya Allah. Imam Malik ni adalah Imam Darul Hijrah. Imam Malik ni adalah Imam Sunnah kerana dia duduk di Madinah dan dia berpegang kuat kepada sunnah Nabi. Maknanya dia berpegang kuat kepada amalan para sahabat. Memang orang yang duduk bersama dengan para sahabat Nabi. Jadi dia memang kekal ataupun dikenal juga sebagai Imam Darul Hijrah, itu Imam Madinah dan juga Imam Sunnah. Tapi bila dia masuk rumah, dia sebut Masya Allah, menyebabkan orang ataupun anak murid, orang sekeliling dia tanya, apakah kalau kita nak masuk rumah, kita kena sebut Masya Allah? Kerana orang pun tak tahu. Kalau masuk rumah ni biasa orang bagi salam ni, Assalamualaikum kan. Mana ada orang bagi, orang sebut Masya Allah. Lalu perkara ni ditanya kepada Imam Malik. Ini dalam khutbah yang saya dengar daripada waktu abang saya kahwin kat Mesir tu. Jadi imam tu kata, Imam Malik ini bila ditanya mengenai tentang perkara sedemikian, dia kata ianya bukanlah sebahagian daripada sunnah, tetapi kerana isteriku menguruskan rumahku seperti syurga. Setiap kali balik rumah, dia akan sebut Masya Allah. Macam dalam Quran, idh dakhalta jannataka qulta Masya Allah. Ketika mana kau masuk kebun kau ataupun kau masuk taman kau akan sebut Masya Allah, la haula wala quwata illa. Masya Allah ni macam kita kagum dengan apa yang berlaku, apa yang diuruskan oleh ahli rumah tangga kita. Macam tu juga yang berlaku kepada rumah tangga para imam tersebut. Dia appreciate, maknanya dia menyanjungi ataupun dia menghargai apa yang dilakukan oleh isteri dia. Sampaikan bila balik rumah dia kata Masya Allah, maknanya isteri dia dah siapkan semua apa yang diperlukan dia. Kita balik rumah sebut juga Masya Allah, tapi dengan nada yang berbeza. Masya Allah kata macam tu. Masya Allah yang ni kenapa seorang panjat lemari katakan Masya Allah. Masya Allah juga, tapi Masya Allah dengan nada yang berbeza lah. Tapi kalau kita pergi ke negara Arab, memang kadang-kadang bukan dalam kereta, dekat kereta dia tampal stiker Masya Allah, seakan-akan bila masuk ke kawasan yang dikurniakan nikmat, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khutbah yang disampaikan oleh Abu Talib. Kemudian perselisihan bab umur, ini pun berlaku. Sama juga macam kes perselisihan Aisyah. Ada yang kata Aisyah bukan kahwin dengan Rasulullah umur 6 tahun, tapi 16 tahun. Ini atas perbezaan pandangan. Yang ini kita pegang 6 tahun ini kerana riwayat Bukhari sendiri menyebutkan yang tazawwaja biha wa hiya bintu 6 sinin. Dia kahwin dengan Rasul ketika 6 tahun, wa tabanna biha, dan dia duduk dengan Rasul pada usia 9 tahun. Tetapi berlaku perbahasan moden daripada seorang ulama ataupun seorang pengkaji daripada belah India, Pakistan macam tu kalau tak silap saya, menyebutkan perkara ini ada beberapa dalil yang banyak membuktikan lebih daripada itu. Tapi perbahasan ini kita tak masuk lagi. Sama juga dalam perbahasan dengan perkahwinan Khadijah, yang kita pegang selama ini adalah pandangan daripada Al-Imam Waqidi. Al-Imam Waqidi menyatakan bahawa Rasulullah berkahwin dengan Khadijah ketika itu usia Khadijah adalah 40 tahun. Selari dengan dia dah kahwin dengan 2 orang lelaki daripadanya sebelum daripada itu. Dan kita pun tahu sebenarnya Khadijah ini dia hidup bersama dengan Rasulullah 25 tahun. 25 tahun. Tetapi pandangan yang berbeza, tak direct. Pandangan tu bukan pandangan direct. Cuma Al-Imam Baihaqi dengan Al-Imam Ibnu Katsir kata Khadijah ni meninggal ketika usia 50 tahun. Kalau Khadijah meninggal usia 50 tahun, dia hidup dengan Rasulullah 25 tahun, jadi umur berapa ketika Rasul kahwin dengan dia? 25 tahun. Jadi ada pandangan kedua kata 25 tahun, dan itu mungkin lebih rasional. Maknanya mungkin sebayalah kalau ada Rasulullah 25, dia pun 25 tu tadi. Manakala pandangan yang ketiga Hisham Al-Kalbi dan Ibn Ishaq kata 28 tahun. Yang ini saya pun tak dapat nak bagikan satu kata tuntas. Sebab ada sahaja orang yang kahwin lewat tetapi dikurniakan anak, ada juga orang yang kahwin awal tetapi tidak dikurniakan anak. Kita pun tak tahu, kita tak boleh nak bagi satu kerana ketiga-tiga kalam ini kita pun tahu riwayat yang awal adalah dipegang ataupun Al-Waqidi, Al-Imam Ibn Sa'ad, Al-Imam Ibn Ishaq ni memang mereka ahli hadis, tetapi mereka adalah golongan yang diperselisihkan dari aspek periwayatan hadis mereka. Jadi saya pun tak dapat
Yang pandangan popularnya 40 tahun lah, meninggal pada usia 65 tahun. Tetapi pandangan yang kedua, second opinion lah, pada pandangan-pandangan yang lain dalam perkara mengenai tentang umur Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang terakhirnya adalah antara kelebihan Khadijah ni, yang ni kita dah cerita dia, yang Allah sampaikan salam kepada dia. Ini saya sudah banyak kali ulang. Yang Jibril datang bertemu dengan Rasulullah. Jibril kata kepada Rasulullah, hadhi Khadijah atatka bi'ina'in. Dia kata ini adalah Khadijah, dia akan datang kepada engkau dengan bekas makanan ataupun bekas minuman, dua disebut. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha. Bila dia datang kepada engkau, sampaikan salam daripada Tuhannya kepada dia. Dah cerita dah sebelum ni kan, maknanya agak luar biasa juga kan, disampaikan salam daripada Tuhannya. Dan kita pun tahu Khadijah tak jawab salam tersebut. Dan kalau Allah Ta'ala, kan kita dah bincang, kalau Allah Ta'ala sampaikan salam kepada kita pun kita tak jawab waalaikumsalam, macam mana kita nak cakap waalaikumsalam sedangkan Allah Ta'ala itu sendiri assalam kan. Wal malikul qudusus salamul mu'minul muhaimin, mana Allah Ta'ala sendiri assalam. Jadi Khadijah dalam jawapannya dia kata fa innallaha huwas salam, sesungguhnya Allah Ta'ala itulah yang maha sejahtera. Wa ala Jibril assalam, ke atas Jibril lah salam sejahtera. Wa alaika ya Nabi Allah assalam, dan ke atas engkau lah wahai Rasulullah assalam. Tanda fahamnya Khadijah dalam situasi tersebut tentang salam yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini adalah satu perkara yang biasa pun kita pernah cerita. Jibril suruh Rasulullah baca, sebut beberapa nama sahabat, antaranya Jibril sebut nama Ubay. Kan kita dah cerita dalam surah Al-Bayyinah, Rasulullah kata Jibril kata Rasulullah kata innallaha amarani an aqra alaikal Qur'ana. Wahai Ubay, Allah Ta'ala pesan kepada aku, innallaha amarani, Allah Ta'ala pesan kepada aku untuk baca ayat Quran ni kepada engkau. Terkejut Jibril dengar dia. Jibril kata Allahu sammani laka, Allah sebut nama aku. Allahu Akbar. Kalau Allah Ta'ala sebut nama kita ni satu rahmat dah tuan-tuan. Kelebihan dia hanya dengan dia bacaan Quran dia elok. Mana kena baca Quran kita ni kena elok, biar sampai malaikat Allah Ta'ala sebut nama kita. Dan ada juga beberapa amalan yang lain yang akhirnya menyebabkan nama-nama orang yang saleh ni disebut. Antaranya macam amalan berbuat baik kepada ibu ayah pun sama juga. Kalau saya pernah cerita tentang hadis Harithah bin An-Nu'man, yang Rasulullah disampaikan, dimimpikan untuk masuk ke dalam syurga. Bila dalam syurga dia dengar seorang lelaki sedang membaca Al-Quran. Lalu dia tanya kepada para malaikat, siapakah itu? Lalu malaikat menyebut nama, dia kata Harithah bin Nu'man. Itu adalah Harithah bin Nu'man, salah seorang sahabat Nabi. Lalu Rasulullah kata zakal bir, zakal bir, itulah kebaikan, itulah kebaikan. Wa kana abarra li ummi, sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat berbakti kepada ibu dia. Dan main-main buat baik kepada ibu kita ni boleh menyebabkan Allah sebut nama kita. Allah sampaikan salam, Jibril masuk ke rumah. Dikatakan antara rumah yang dimasuki oleh Jibril adalah rumah Khadijah sendiri. Aisyah cemburu, Nabi marah. Ini adalah kerana Khadijah antara isteri yang paling banyak disebut oleh Rasulullah. Biasa isteri pertama ni, isteri yang kita susah payah bersama dengan dia, kita akan terkenang. Betul lah, maknanya dia susah payah Rasulullah adalah dengan Khadijah lebih banyak. 25 tahun yang awal tu memang susah, sama juga macam kita. Baru awal-awal nak bina kehidupan, naik motor je pergi kerja katakan dengan isteri pertama. Isteri pertama, kalau lah ada isteri kedua lah, kalau ada yang ada isteri kedua. Tapi nak ceritanya Rasulullah sangat menghargai, sehingga kan dalam riwayat pelbagai, saya nak sebut ni pun segan juga, dalam riwayat pelbagai Aisyah sampai ada kata tak ada perempuan lain. Macam tu, ka'annaha laysat, lafaz dia macam dah tak ada wanita lain di dunia ini. Ini saya nak sebut buat rakaman, tapi lafaz tu lafaz hadis. Dan riwayat adalah riwayat Aisyah sendiri. Aisyah cerita, aku kata, maknanya dia pun kata tak ada perempuan lain ke dalam dunia ni, asyik sebut Khadijah sahaja. Rasulullah dalam yang tu saya tak ingat, tapi dalam yang bila sebut tentang gusi ataupun rahang Khadijah tu, Rasulullah mula berubah. Bila Aisyah kata engkau telah dikurniakan innallaha abdalaka khairan minha,
Sesungguhnya Allah Ta'ala telah kurniakan seorang wanita yang lebih baik daripada dia. Macam tu. Engkau asyik sebut tentang yang si gusi merah. Si gusi merah ni macam gambaran kepada yang dah tak ada gigi, ataupun tentang kau asyik sebut tentang perempuan tua tu. Macam tu lah. Lafaz perempuan tua tu macam tak berapa nak. Yelah, orang perempuan tahu lah akannya macam mana nak sebut tentang perkara. Mana jealous lah. Jealous ni banyak juga dalam kes Aisyah ni tadi. Bila Aisyah sebut innallaha abdalaka khairan minha, Allah Ta'ala dah gantikan buat engkau seorang wanita yang lebih baik daripada dia. Ini Rasulullah naik sikit, Rasulullah membalas. Rasulullah kata tak, dia adalah wanita yang terbaik, wanita yang paling baik itu tadi. Dan Rasulullah kata fa inni ruziqtu hubbaha, dan aku telah dikurniakan cinta kepada dia. Ni cinta pertama memang kuat betul, kerana waktu Rasulullah kahwin 25 tahun dengan Khadijah, Rasulullah tak berpoligami lagi. Sehingga selepas kahwin, lepas Khadijah, baru Rasulullah berpoligami lepas dari. Ini kan jadi hujah salah. Nanti orang kata, orang perempuan suka ni, orang perempuan kata tengok tu. Ustaz sebut Rasulullah hanya berpoligami lepas isteri pertama meninggal. Nanti kan jadi hujah. Yang ni taklah hujah yang kita nak pakai. Tapi saya nak ceritanya tentang para ulama membincangkan baginda memadai dengan dia, telah memadai dengan Khadijah. Mana kesempurnaan Khadijah itu tadi memadai buat Rasulullah. Sedangkan kalau kita pegang pada usia 40 tahun, Rasulullah dalam usia muda lagi, patut dia ambil orang muda lah. Yang ini adalah perkahwinan ketiga Khadijah. Kalau kita pegang usia yang dewasa, dia dah dewasa dah, dan dia pernah melahirkan anak dah. Kalau kita fikirkan kalau dia muda, lebih baik dia cari yang muda. Tetapi itu tak maknanya bukanlah concern Rasulullah kepada nafsu itu tadi, ataupun kepada perkara-perkara yang dianggap biasa oleh manusia biasa. Tapi itu yang berlaku kepada Khadijah dan Rasulullah SAW. Yang ni sumbangan dia kepada Islam tidak dapat dinafikan lagi. Kalau kita masuk nanti bab inhisar ataupun hisar, waktu Quraisy boykot Bani Hashim, tak nak komunikasi dengan mereka, tak nak bagi barang dagangan, tak nak jual beli dengan mereka, tak nak nikah dengan Bani Hashim dan sebagainya. Yang banyak menghabiskan aset ni, yang mencairkan aset ni adalah Khadijah. Jadi memang Rasulullah takkan lupa punya mana kesusahan yang dilalui, dia menanggung kesusahan tersebut. Isteri yang pertama tu tadi, mana kesusahan yang dilalui oleh Rasulullah adalah bersama dengan Sayyidatina Khadijah. Dan satu-satu isteri yang dikurniakan anak adalah Sayyidatina Khadijah sendiri. Yang lepas daripada itu baru Rasulullah dapat Ibrahim daripada Maryam Qibtiyah. Yang lain Abdul Qasim, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah, Abdullah, ini semua daripada Sayyidatina Khadijah. Dan kemudian Rasulullah mudah tersentuh dengan Khadijah ni. Rasulullah mudah tersentuh. Yang ni banyak insiden. Ini memang first love betul lah, cinta pertama. Bila Halah datang minta izin, Rasulullah ingat Khadijah. Bila nampak rantai kan, yang saya tak ingat siapa, Ruqayyah ke yang Zainab, yang nak membebaskan suaminya yang ditahan ataupun ditangkap ketika perang Badar, suami dikufur, maka Ruqayyah kalau tak salah saya bawa kalung ataupun rantai rantai Khadijah yang dihadiahkan kepada anaknya ketika perkahwinan dia. Rasulullah tengok tu tak terkenang terus macam tu. Maknanya besar pengorbanan Khadijah ni, memang tak boleh disangkal lagi. Sayyidatun Nisa, maknanya ketua wanita ahli syurga dan sebagainya, seorang yang sangat tinggi kedudukan dia, sampai menyebabkan Aisyah cemburu. Ini adalah perkara yang berlaku kepada Rasulullah SAW dan juga Sayyidatina Khadijah. Kemudian habis daripada perkahwinan dengan Sayyidatina Khadijah, kita akan masuk sedikit mengenai tentang isu pembinaan Kaabah, iaitu berlaku banjir. Kaabah dibinakan, pembinaan Kaabah dimulakan oleh Nabi Ibrahim. Yang ni wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida. Dalam ayat Quran Allah Taala hanya cerita membangunkan asas-asas Kaabah sahaja, tetapi tidak diceritakan dialah orang yang pertama. Sebab nanti akan Mubarak Furi cerita macam-macam daripada malaikat yang ni, yang tak boleh nak disahkan. Bukan tak boleh nak disahkan, riwayat begitu, mungkin riwayat yang tidak boleh dipastikan.
Ada yang kata dibina oleh malaikat sendiri dengan sama seperti dengan arash. Malaikat bertawaf di arash, jadi dibina Baitullah di muka bumi untuk bertawaf di muka bumi dan sebagainya. Ada yang kata Nabi Adam, tapi yang paling kuat adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, dibina adalah oleh Nabi Adam. Dan rupa asalnya adalah tidak seperti rupa asalnya sekarang. Jadi kita akan masuk rupa asalnya, dia berlaku perkembangan, dia termasuk dengan Hijr Ismail. Ini tuan-puan tahu dalam khusus umrah kita biasa cerita. Sebab tu siapa yang nak tawaf, dia tak boleh masuk Hijr. Kalau dia masuk Hijr Ismail, dia akan dianggap masuk dalam Kaabah. Kerana Hijr Ismail itu adalah sebahagian daripada Kaabah. Maknanya kalau dia nak tawaf, dan bahkan dalam hadis Nabi Rasul kata siapa yang semayang dalam Hijr, dia seumpama salat dalam Kaabah. Jadi siapa yang nak solat dalam Kaabah, kalau tak dapat masuk Kaabah pun solat dekat Hijr. Saya dapat sekali itu, kita beratur kan beratur ni pun macam tak beratur. Macam dengan Hajar Aswad beratur pun orang tarik kepala kita lah, orang tarik jubah kita. Jadi teruk kita nak beratur tu, tapi kena, itu macam berjihad dah lah saya rasa. Nak solat dalam Hijr tu pun dah macam berjihad. Tak kira lagi orang berebut-rebut. Gambaran asal yang diberikan ilustrasinya yang saya jumpa antaranya begini. Maknanya dia memang dalam bentuk yang segi empat tepat ke sama, yang panjang begitu, kemudian ada lengkung. Sebab lengkung tu nanti dikeluarkan berdasarkan hadis Nabi. Rasul kata kerana Quraisy tak cukup bajet. Bukan zaman kita je bangunan tak siap, tak cukup bajet. Zaman Quraisy pun tak cukup bajet, tak siap lah masjid tu. Katakan macam tu, mana bajet tak cukup. Yang ni pun sama. Akhirnya binaan Quraisy itu keluar, dilengkungkan di luar, dan pintunya dinaikkan sedikit. Pintu jadi satu, asalnya pintu dua. Nanti saya tunjuk pintu dua asalnya. Okey, nanti kita cerita pasal pintu. Tapi yang ni asalnya adalah pembinaan Kaabah ni. Allah Taala sebut inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Kita berhenti azan ke kita terus Terus saya dah terlepas ni. Kita terus 8.30 saya berhenti Aku akan tuan-puan gelisah lama sangat ini cakap kata inna awwala baitin wudi'a lin-nas lilladzi bi Bakkah. Yang ini adalah lafaz dalam Quran. Allah Taala tak sebut Makkah. Kan? Kalau siapa yang ini sebenarnya jadi hujah oleh sebahagian golongan yang menolak hadis, dia mengatakan sebenarnya Makkah itu bukan Makkah, kerana dalam Quran sebut Bakkah dengan Bakkah. Allah Ta'ala kata inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah ibadat yang mula-mula dibina untuk manusia beribadat kepada Tuhannya ialah Baitullah yang di Makkah. Tetapi orang terjemahkan dengan Makkah. Bakkah ini menurut Syekh Tantawi ambil daripada perkataan Al-Bakkah. Bakkah ni maksudnya izdiham. Izdiham ni maksudnya crowded, kawasan yang akan sibuk ataupun kawasan sibuk. Makkah yang disebut juga namanya dalam Al-Quran adalah Bakkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Syekh Tantawi dalam tafsirnya menyebutkan, dia kata ayat ni bagi menjawab tuduhan Yahudi yang sekarang ni tengah berperang Israel dengan Palestin kita. Menyatakan orang Yahudi waktu di Madinah klaim yang sebenarnya Baitul Maqdis lebih awal daripada Makkah. Lalu Allah Ta'ala turunkan tak, sebenarnya yang lebih kuat, yang lebih awal adalah Baitullahil Haram. Sebab ketika itu asalnya bila Rasul datang ke Madinah, kan Rasul menghadap di Baitul Maqdis. Kan tuan-puan kalau pergi umrah kan kita ziarah Masjid Qiblatain, Masjid Bani Salamah kalau tak salah saya. Mula-mula dia orang menghadap satu tempat, kemudian dia orang menghadap ke belakang. Maknanya imam terpaksa pergi ke depan. Kan? Sebab kalau tak nanti imam jadi belakang sekali Boleh faham? Maknanya sebab saya imam, belakang saya makmum. Kiblat tu berubah 180 darjah. Jadi bila saya pusing ke belakang, saya menghadap makmum Jadi imam terpaksa pergi ke depan Kan? Kalau dalam gambaran situasi bagaimana berlakunya, ada yang kata di Masjid Bani Salamah berbeza-beza. Maknanya dia berlaku di pelbagai tempat, kerana sahabat yang salat, dia kata tadi aku solat dengan Nabi dah mengubah kiblatnya. Bila disampaikan kepada masjid yang lain, sahabat yang solat di situ ubah kiblat mereka. Maknanya dia berlaku ketika solat sedang berlaku. Ada yang kata solat Zuhur, ada yang kata solat Asar, berbeza-beza. Yang ini adalah pada asasnya
dianya adalah bagi menjawab tuduhan orang Yahudi yang menyatakan Baitul Maqdis lebih awal. Allah Ta'ala turunkan ayat bila kalau Baitul Maqdis dia orang claim Nabi Sulaiman, sebenarnya bukan Nabi Sulaiman juga. Ada yang kata Nabi Yaqub yang buat. Jadi Nabi Ibrahim lebih awal daripada itu, maka Baitullahil Haram ataupun Makkah itu lebih awal. Yang ini sama juga idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Yang ini saya dah cerita Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail meninggikan binaan asas tapak Kaabah ketika itu sambil berdoa. Ulama berbeza pandangan tentang siapa yang pertama membina Kaabah. Saya dah sebutkan tadi, ada yang kata malaikat, ada yang kata Nabi Adam, ada yang kata nabi-nabi yang seterus daripadanya. Dan kisah banjir berlaku di Kaabah ni bukan pada zaman Quraisy sahaja. Zaman kita pun ada, yang ni pada tahun 1941 ada beberapa kali 1727, 1728, 1913, 1941 dapat ditangkap orang bertawaf dalam keadaan berenang. Kerana dia kata air waktu tu dah sampai ke tahap leher. Jadi tuan-puan kena belajar berenang lah. Kalau takut-takut, kalau pergi Kaabah banjir, tak pandai berenang, tak dapatlah berumrah. Dan ni adalah gambar viral foto, man perform tawaf of Kaabah in neck deep water. Dan saya tak jumpa yang ada yang mention kata orang yang pertama tawaf dalam flood water ni adalah Abdullah bin Zubair. Tapi ini saya tak tahu, saya tak pasti tentang riwayat tersebut. Tawaf dalam keadaan berenang, tawaf dalam keadaan menunggang unta ni saya pernah dengar lah, yang hadis Ummu Salamah yang sakit. Kita dah cerita dah sebelum ni, yang Ummu Salamah tak sihat mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah kata tufi wara'an nas wa anti raqibah. Kau tawaf je lah belakang manusia dalam keadaan menunggang binatang. Maknanya sekarang ni boleh tawaf naik skuter, ada skuter dah sekarang ni. Sebab tu barangkali kerajaan Saudi membenarkan atas asas sedemikian. Binaan Kaabah yang kita dah tengok dah tu tadi, bagaimana binaannya pada asalnya dalam bentuk yang sedemikian, ada lengkung tu dikeluarkan pada binaan Quraisy setelah berlakunya banjir. Tetapi pada zaman Abdullah bin Zubair, ni saya nak cerita sikit. Abdullah bin Zubair maknanya pernah dengar hadis Aisyah. Hadis Aisyah pernah cerita, laula anna qaumaka hadithu jahiliyah. Rasul kata, kalaulah bukan kerana kaum kau ni masih lekat lagi dengan zaman jahiliah, aku akan ubah Kaabah tu. Maknanya point dia adalah kerana mereka masih lagi kuat jahiliah mereka, kalau aku ubah Kaabah, nanti dibimbangi, dia orang akan ingat aku ni terlalu banyak mengubah aspek agama tu tadi. Sampai dalam menolak berhala, Kaabah pun nak diubah. Rasul dalam hadis tersebut, nanti saya datang ke hadis tu, yang Rasul nak buat 2 pintu. Kaabah pada asalnya memang 2 pintu yang kita ceritakan pada zaman Nabi Ibrahim itu sendiri. Dan kalau kita tengok pun pintu dia rendah. Cuma pada zaman Quraisy dinaikkan pintu tersebut, pada zaman Al-Hajjaj pun dinaikkan kembali pintu tersebut. Dia jadi berubah-ubah. Zaman Quraisy dah ubah satu keadaan, dah berubah daripada struktur dia yang asal. Zaman Abdullah bin Zubair ubah balik kerana dia pernah mendengar hadis daripada Rasulullah tersebut. Zaman Hajjaj ubah lagi. Kalau tak salah saya, sampai zaman Umar Abdul Aziz ke ataupun zaman sebelum daripadanya tu, dia ditegur oleh seorang ulama, sama ada Malik ataupun imam-imam yang ada pada zaman tersebut. Dia kata janganlah Kaabah ini dijadikan permainan pemerintah. Datang naik menteri tu ubah kadang, kata macam tu. Datang naik pemerintah ni ubah begini, datang naik pemerintah ni ubah begini, nanti tak sampai. Maknanya semua orang ubah ikut dia. Sebenarnya tujuannya adalah untuk penyembahan itu sendiri ataupun tujuan untuk fokus kepada ibadah itu sendiri. Tapi orang yang naik ni mengubah-ubah atas kepentingan ataupun atas dia orang punya urusan. Jadi dah dinasihatkan, tak salah saya Imam Malik ataupun siapa yang memberikan kenyataan sedemikian. Hatib ataupun Hijr ini adalah yang telah dikeluarkan. Kita dah tunjukkan tadi, Hatib adalah Hijr Ismail yang telah dikeluarkan. Dan kalau tuan-puan pernah tengok, ini pernah berlaku pada tahun 2019. Yang saya merahkan tanda tu, kalau tuan-puan pernah nampak macam ada pintu belakang menghadap kepada pintu Kaabah di Multazam tu. Jadi kalau kita tengok hadis, sebenarnya memang ada menyebutkan ada percubaan untuk buat 2 pintu juga untuk Kaabah berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Tetapi setelah daripada zaman Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi itu tadi, maka dia mengekalkan ataupun dia telah ditegur oleh
ulama pada zaman tersebut untuk tidak dijadikan permainan Kaabah ini menjadi pintu yang diubah-ubah ataupun bangunan yang diubah-ubah berdasarkan apa yang dilakukan oleh pemerintah pada ketika itu. Jadi kalau ikutkan sepanjang sejarah, sepanjang zamannya telah dibina beberapa kali berdasarkan disebabkan banjir. Yang dikekalkan sebenarnya adalah Hajarul Aswad itu sendiri tadi. Hajarul Aswad adalah itu pun hanya tinggal beberapa ketul sahaja yang dikatakan daripada asalnya. Kalau dalam riwayat macam-macam, ada yang kata banjir, ada yang kata terbakar pun ada. Terbakar ni kalau ikut riwayat tu agak aneh sikit sebab ada orang masak. Ada orang masak. So, kalau tuan-puan tengok gambar lama ataupun ilustrasi lama, dia orang akan imaginekan tak jauh pun, dekat-dekat sahaja. Yang kita terbayang pada hari ni, sukarnya sebab bangunan tu dah penuh. Sebab dia asalnya adalah bangunan yang kalau tuan-puan tengok yang ada batu bongkah satu dengan ada, kalau tak silap saya, makam Ibrahim pun tak ditentukan lagi, maknanya kosong sahaja. Makam Ibrahim yang disebutkan pada bila Umar yang cadangkan tentang tentang makam Ibrahim musalla, ayat tentang makam Ibrahim. Tapi asalnya sebelum tu dengan dikelilingi dengan berhala, dengan dalam Kaabah ada berhala. Jadi tak boleh nak dapat gambaran yang asal. Kalau dia kata dia terbakar, dia tak mustahil pun boleh jadi terbakar atas apa-apa punca yang mungkin berkaitan dengan keadaan tersebut. Tapi asalnya yang berlaku pada zaman Rasulullah, dia orang tak berani nak roboh. Yang ni saya pernah cerita juga, sama macam kes Khalid Al-Walid. Kerana struktur binaan ataupun premis yang disembah ni kadang-kadang didiami. Yang ni kita dah cerita dah sebenarnya. Premis yang disembah kadang-kadang didiami. Tuan-puan pernah dengar kes macam Dr. Harundin dijemput untuk mengalihkan kuil, katakan. Dia orang kata kuil tak boleh nak roboh lah. Ataupun kawan-kawan, saya tak tahu kalau ada orang JKR kat sini ke. Dulu kalau saya ada kawan-kawan yang kerja JKR ataupun majlis-majlis bandaraya yang dia nak mengalihkan tempat-tempat yang tertentu, insiden yang aneh ni boleh berlaku dan pernah berlaku pun. Ada yang kata piling kayu tiang piling tu hilang ataupun tapi yang ni boleh explain lagi. Dia kata maknanya bila pile dia hilang, mungkin dia terperosok ke dalam struktur tanah dalam lembut dan sebagainya, dia hilang ke dalam ke. Yang tu dia kata kita boleh explain. Yang kita susah nak explain ni, dia kata bulldozer tu beralih. Dia kata bulldozer beralih tu ini kawasan-kawasan yang ni berlaku pada zaman Rasulullah, bila Rasulullah hantar Khalid Al-Walid untuk robohkan Uzza. Kalau tak silap saya Uzza, saya pernah cerita pun, yang bila dia dah robohkan berhala Uzza, dia balik kepada Rasulullah. Rasulullah kata sesungguhnya kau belum lagi merobohkan Uzza. Jadi Khalid heran, tadi aku dah pergi roboh. Rasulullah kata belum. Khalid balik. Khalid balik dan bila orang menjerit baru nampak seorang jelmaan berambut panjang. Yang ganasnya sebab Khalid pergi sembelih. Yang ni mana nak ceritanya, adalah maknanya benda-benda ataupun yang mungkin tak mustahil pun, keadaan-keadaan yang mungkin boleh berlaku, sama macam rumah tinggalan dan sebagainya. Jadi sebenarnya Quraisy tak berani pada awal proses yang nak bina semula, sehinggalah Al-Walid ibn Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ni bukan calang-calang juga. Allah Ta'ala sebut tentang dia dalam Quran. Bukan sebut hebat dia, sebut dia tak baiklah. Dialah yang fakkar wa qaddar, dialah yang memikirkan apa yang nak digelarkan kepada Rasulullah. Akhirnya dia gelarkan kepada Rasulullah sahir, ahli sihir. Dia adalah orang yang dihormati oleh Quraisy. Dialah orang yang pertama yang robohkan bila Quraisy tengok dia tak ada apa-apa, tak kena tular ke, tak ada apa. Jadi dia orang kata okey, tak ada apa-apa. Mereka merobohkan Kaabah dan membinanya semula. Nanti kalau kita tengok kat bawah tu bagaimana Rasul kata material ataupun nafkah ni adalah bajet sebenarnya. Kalau nafkah ni adalah bajet lah, maknanya kewangan yang nak dibina ketika itu tak cukup. Al-Walid adalah orang pertama yang robohkan. Bila dia orang tengok tak ada apa-apa, mereka pun robohkan juga. Dalam insiden ni pun ada kisah yang Rasul angkat jubah dia ketika angkat batu. Kalau tuan-tuan tengok dalam kisah riwayat Syekh Mubarak Furi, ada ceritakan yang bila Rasul nak angkat batu-batu pembinaan Kaabah, dia terpijak kain jubah dia. Lalu pakcik dia meminta dia ikat jubah dia tu, sehingga bila ikat mungkin nampak lutut.
Kan, maknanya kita angkat kain jubah untuk diikat tu tadi, untuk memudahkan proses mengangkut batu Kaabah itu tadi. Setiap kali diangkat, dia terjatuh. Jadi dia kata, selepas daripada itu aku tak dedahkan lagi auratku. Ada yang kata pemeliharaan Allah terhadap kehormatan Rasulullah SAW sendiri, antara tanda-tanda yang diceritakan oleh Syekh Mubarakfuri dalam beberapa riwayat. Kemudian Quraisy kekurangan material yang baik, lalu hijr dikeluarkan. Ini yang saya sebutkan tadi, alam tara anna qaumaki qasurat bihimun nafqah. Rasul kata, engkau tak perasan wahai Aisyah, yang kaum kau sebenarnya kekurangan nafkah ni, bajet ataupun keuangan. Untuk sebenarnya waktu tu diorang punya kesepakatan adalah membina Kaabah dengan wang yang halal, maknanya bukan daripada hasil riba ataupun bukan daripada hasil penipuan, bukan daripada hasil-hasil yang tidak baik. Lalu maknanya ada juga bagusnya Quraisy ketika itu, dia mencari daripada sumber yang baik untuk membina rumah Allah itu tadi. Lalu disebabkan kerana kekurangan, maka dikeluarkan hijr yang macam kita sebutkan tadi. Lalu Rasul kata, laula hadasan qaumaka bi kufrin, kalaulah bukan kerana kaum kamu ni masih dekat lagi dengan kekufuran, la naqadtul Ka'bata, aku akan goborkan semula Kaabah, wa ja'altu laha baban syarqiyan wa baban gharbiyyan, aku akan jadikan dia dua pintu, satu pintu di barat, satu pintu di timur. Wa adkhaltu fiha al-hijr, dan aku akan masukkan semula hijr. Yang kita kata hijr dah terpisah tu tadi, maknanya hijr adalah sebahagian juga daripada Kaabah. Orang yang tawaf dalam hijr tak sah kerana dia telah masuk dalam Kaabah, sama seperti yang telah kita bincangkan dalam khusus-khusus umrah. Ini adalah sepanjang beberapa peristiwa yang berlaku ketika Rasulullah SAW. Kita dah masuk sampai Rasulullah berusia 35 tahun. Tengok dalam timeline tu, nasab Rasulullah kita dah bincang, Nabi lahir kita dah bincang, hadis-hadis mengenai tentang dia, Syaqqus Sadar, pembelahan dada ketika Alimatus Sa'diyah kita dah bincang, yang ketika Rasulullah bersama dengan Datuk dah bincang, nombor 5 Hilful Fudul semua. 6 Rasul berniaga. Hari ni kita bincang tentang Kaabah dan pembinaan semula Kaabah sampai usia yang 35 tahun. Rasul pun dah dapat beberapa orang anak, kalau kita terima daripada hadis yang menyebutkan pandangan Waqidi menyatakan Rasul Khadijah berusia 40 tahun. Lepas daripada ni kita masuk bagaimana Rasul berkhalwat dan turun khalwat, muka khalwat kita yang faham khalwat ni maknanya menyendiri beribadah khalwat tu tadi. Dan kemudian kita masuk kepada peristiwa yang pertama penurunan wahyu, iaitu ketika di Gharin Hira, di Gua Hira. Jadi inilah sedikit sebanyak, mudah-mudahan ada pengajaran yang boleh tuan-tuan ambil ataupun pelajari daripadanya tentang perkahwinan dengan Khadijah, kejujuran Rasulullah. Kejujuran ini akan menarik ataupun menjadi satu kriteria yang penting bagi seorang lelaki, sama ada yang sudah berkahwin ataupun yang sebelum berkahwin. Dan juga kalau kita tengok pembinaan Kaabah yang Rasulullah menjadi orang yang mengangkat Hajarul Aswad pun adalah dipersetujui oleh ramai juga daripada kalangan Quraisy, membayangkan kejujuran Rasulullah. Ini adalah sedikit sebanyak daripada peristiwa ataupun pengajaran yang berlaku dalam proses sebelum kenabian Rasulullah diangkat jadi Rasul. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.